Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita nikmat kesihatan, kesempatan dan kelapangan pada malam ini. Kita dapat berada di dataran di Taman Damai. Namanya pun Taman Damai. Satu daripada taman dalam kawasan Alok Merah yang merupakan satu daerah mengundi daripada 15 daerah mengundi dalam DUN Sukamenanti. Terima kasih kepada seluruh pimpinan cawangan Taman Damai ini, daripada Tuan Haji Anwar, kepada Saudara Halim, kepada Puan Rohaya, kepada Zamri. Banyak tempat jumpa Zamri lah ni. Alhamdulillah, juga terima kasih kepada pihak keselamatan dan polis yang juga bersama dengan kita pada malam ini. Dan juga ada pemantauan daripada SPR tadi yang nak tengok perjalanan pilihan raya ini berjalan dengan lancar. Pilihan raya ini bermula daripada kemarin. Bila kemarin itu adalah majlis penamaan calon. Bila majlis penamaan calon, berlaku penamaan calon, maka ada dua calon wakil daripada Pakatan Harapan. Yang kali ini uniknya bekerjasama dengan UMNO atau bekerjasama dengan BN. Dan yang lawan kita adalah daripada Perikatan Nasional yang terdiri daripada PAS, Bersatu dan Gerakan. Ya, 3 parti sekurang-kurangnya. Ada lagi satu parti Sabah kat Sarawak tu. Tapi biasa parti yang utama dalam Perikatan Nasional ni atau PN adalah PAS, PPBM dan Gerakan yang ada dalam tu. Jadi lawan dengan Pakatan Harapan yang bergabung bersama dengan Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, pada kali ini uniknya itulah. Sebab itu tak lagi pun antara malam ni kita terpaksa ringkaskan program ini kerana saya nak kena hadiri mesyuarat bersama dengan UMNO bahagian yang mengumpulkan semua 90 cawangan dari seluruh Alostak untuk kepentingan kita bersama di Sukamenanti, Kota Rahman dan juga Alok Mengkudu. Ini unik, benda baru. Dulu tak pernah ceramah kata lepas ceramah nak pergi mesyuarat dengan UMNO. Dulu ceramah lawan UMNO. Ingat tak pilihan raya lepas-lepas? Tapi Alhamdulillah, inilah yang Allah tentukan kepada kita di negara Malaysia kita ni. Pilihan raya umum yang lepas, yang bulan 11 tu, rakyat telah memilih di seluruh negara. Akhirnya keputusan yang berlaku adalah Pakatan Harapan menang 82 kerusi. Barisan Nasional menang 30 kerusi. Dan yang lain menang macam-macam lah kerusi-kerusi. Tapi cuba tengok nombor yang cukup cantik yang Allah bagi kat kita. Pakatan Harapan 82, BN 30, campur 2 112. Itulah jumlah yang diperlukan untuk tubuh kerajaan persekutuan. Itulah jumlah yang diperlukan untuk tubuh kerajaan persekutuan. Jadi perbincangan malam itu, dan akhirnya bila bertemu dengan Seri Paduka Baginda Tuan Agong, bila Agong sarankan sebab semua tak ada parti yang dapat 112 sendiri, tak ada 112 sebagai sebuah parti yang boleh memerintah, jadi Agong sarankan supaya dibuat kerajaan perpaduan. Jadi bagi kita tak ada masalah lah. Kita tak ada masalah. Kita akur dengan saranan yang di-Tuan Agong, tubuh kerajaan paduan, dan Agong melantik pula Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan lepas itu dicadangkan pula sebagai Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan Fadilah Yusof sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan menteri-menteri yang lain. Jadi berjalanlah kerajaan perpaduan ini sejak pilihan raya kita bulan 11 yang lalu. Mereka angkat sumpah pada bulan 12 sampai sekarang lebih kurang 7 ke 8 bulan. Jadi tuan-tuan, kita berdepan dengan pilihan raya negeri pada kali ini. Pilihan raya negeri yang kita kena pilih. Kita kena pilih 1.59 juta rakyat Kedah. 1.59 juta rakyat Kedah akan memilih pada kali ini. Kalau di Sukamenanti ni 42,000. Ada 42,000 yang akan keluar mengundi nanti untuk pilih supaya kita tubuhkan sebuah kerajaan baru. Sebab kerajaan yang lama dah habis bubar lah. Kami sebagai adun-adun semua dah terbubar lah. Jadi yang ada tu adalah kerajaan sementara. Kalau baca surat khabar pun dia tulis Perdana Menteri Besar sementara, Esko sementara, kerajaan negeri sementara. Itu sementara aja. Bolehlah duduk rumah tu. Sementara juga. Jadi kerajaan sementara masih lagi berjalan sekarang sebab kerajaan kena ada. Jadi kita kena pilih pada 12 Ogos ini untuk pilih kerajaan yang boleh memerintah dan boleh bawa masa depan kita. Macam mana masa depan kita? Macam mana masa depan kita? Macam mana kita nak beza antara dua pilihan ni? Macam mana nak beza antara dua pilihan? Satu Perikatan Nasional, satu lagi PHBN.
PHBN ni dah ringkas kita dah namakan sebagai Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan demi kestabilan dan kemakmuran. So kita tengok Kerajaan Perpaduan ni tuan-tuan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Seri Fadilah Yusof dan menteri-menteri yang lain tu, dia buat kerja sejak bulan Disember itu sampai kelar. Tumpuan utama mereka ialah nak bangunkan insan itu sendiri. Lepas tu kalau tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kerja sampai sekarang, tak ambil gaji. Tak ambil gaji. Dia berkata mana boleh tak ambil gaji? Macam mana dia nak makan, nak hidup? Sebenarnya tuan-tuan, bagi orang yang berjawatan ni, gaji tu akan jadi benda yang sampingan lah. Sebab benda tu semua program kehidupan seharian, memang semua menjalankan tugas kerajaan. Jadi Datuk Seri Anwar tak ambil gaji sampai nanti satu hari ekonomi kita pulih. Sampai satu hari ekonomi pulih. Sebab itu bila disarankan naik satu Mercedes yang besar tu, yang mahal pun dia tolak, dia kata tak perlu. Sebab kita kena pulihkan ekonomi dulu. Di Malaysia kita ni. Itu antara saranan yang dilakukan. Jadi Datuk Seri Anwar akhirnya memberikan tumpuan, bukan sekadar membangunkan kota, tetapi membangunkan insan itu lebih penting. Sebab itu dia bila dia melawat kawasan-kawasan perniagaan, dia kata kita bukan nak tengok bangunan tinggi-tinggi, canggih-canggih, tapi kita nak tengok macam mana orang berniaga di lorong-lorong di bawah. Macam mana peniaga-peniaga kecil di bawah ni, dia duk berniaga macam mana. Dan dia dapat tahu bila kos sewa tapak tu kadang-kadang mahal, setengah tempat mahal, dia bagi cadangan hari itu supaya semua wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Selangor tu, pastikan turun kepada 200. Sewa kepada RM200, tuan. Baru boleh. Orang adalah peluang kalau RM200 ataupun paling kurang tinggi RM300 pun sehari RM10 dah nak beda sewa. Tu beda nak beli beras balik tak ada lagi kan. Sebab tu kena betul-betul bagi perhatian. Sebab tu dia bagi perhatian kepada pembangunan insan itu sangat penting. Sebab tu dia semak balik semua. Dia semak balik semua apa yang ada kepada petani. Tengok petani kita macam mana. Pesawah lah. Pesawah kita macam mana. Apa pendapatan pesawah kita. Dan pesawah ni pendapatan dia ada yang okey, ada yang kurang okey. Yang mana boleh buat berkelompok, yang mana dah ada teknologi, yang mana dah ada gabungan yang lebih baik. Pesawah ni dah dapat satu hasil yang cukup baik. Dah dapat satu hasil yang cukup baik. Dan Kincan, di Selangor, semua pesawah dia tinggi. Pesawah di Seberang Jaya pun antara pesawah yang mendapat hasil tuaian setiap musim yang paling tinggi di Malaysia. Tapi di Kedah, pesawah di Kedah kurang diberikan pengurusan, kurang diberikan perhatian, malah dipersalahkan oleh Menteri Besar sementara ni. Dia kata Kedah miskin pasal benang. Akhirnya dia kata Kedah miskin pasal benang. Itu dia kata. Tapi bagi kita, kita tak terima hakikat itu. Kita nak usahakan supaya pesawah ni bukan menjadi golongan orang miskin di Malaysia. Sebab itu, sementara mereka nak boleh bangunkan diri mereka, kita pastikan kita berikan sistem sokongan. Lepas tu kita tengok ujung tahun lepas lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim bincang dengan Bernas, keuntungan Bernas ada banyak mana, dan berapa lagi balance, dan macam mana kalau Bernas boleh tolong pesawah-pesawah kita. Maka Alhamdulillah Bernas boleh tolong tahun lepas 10 juta, untuk tahun ni 50 juta, kembalikan kepada pesawah, dan pesawah boleh dapat di musim yang dia tanam dan tak ada hasil tu, boleh dapat hasil, boleh dapat pendapatan bulanan. Itu pesawah. Hujan turun kena lari masuk yang mana tempat basah, lari duduk tempat teduh sikit. Itu pesawah. Kemudian macam tu juga pekebun kecil ataupun penoreh getah. Penoreh getah pun ada satu masalah dia juga. Bila kebun dia tak cukup besar, bila dia motong kawasan yang kecil, pendapatan dia kecil, dan dengan pendapatan yang itu, kalau itulah satu-satunya hasil pendapatan dia, maka dia pendapatan dia sangat rendah dan tak sesuai untuk tampung kos sara hidup. Sebab itu dalam kerajaan perpaduan ni, dia ada kementerian khas yang tolong tengok kos sara hidup. Dia panggil Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup. Sebab kita nak pastikan kos sara hidup ni kita kawal, kita jaga, pastikan orang itu boleh cukup untuk kos sara hidup bulanan dia. Ini antara yang dah dibuat kepada pesawah, kepada pekebun kecil, kemudian akhir kepada belia, kepada remaja, dan baru-baru ni sebagai nak menoktahkan kemiskinan tegar di Malaysia. Menoktahkan kemiskinan tegar di Malaysia, telah pun diambil tindakan melalui Kementerian Ekonomi, melalui YB Rafizi Ramli, ada inisiatif pendapatan rakyat.
yang rakyat boleh terlibat, bekerja dan berniaga secara kecil-kecilan yang dibantu oleh pihak kerajaan. Kemudian secara langsung oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pula meluluskan bantuan direct kepada miskin Tegar ni, dengan bagi tulis direct kepada akaun dia RM100 sebulan selama 6 bulan. Ini antara benda-benda yang ditegaskan direct kepentingan rakyat tu diberikan secara langsung kepada rakyat untuk di bawah kerajaan perpaduan. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu kita di negeri Kedah. Di negeri Kedah, kita sarankan kepada rakyat Kedah supaya peluang kita pada 12 Ogos ini, kita ambil peluang untuk kita ubah ataupun kita melantik kerajaan negeri Kedah yang selari dengan kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan akan duduk sana lagi 4 tahun setengah. Dia menang bulan 11 baru ni, akan sumpah bulan 12, dia akan duduk sampai genap 5 tahun. Sebab sokongan dia 148 kerusi parlimen. Itu kerajaan persekutuan. Dia akan duduk sana 4 tahun setengah. Jadi kalau negeri Kedah ni, kita tengok macam mana 6 hingga 7 bulan terakhir ini, bila kerajaan tak selari, tak apa lagi, tak sekata boleh gagah lagi. Lepas tu berkelahi pula dengan kerajaan persekutuan, akhirnya tak dapat nak bawa pembangunan yang betul untuk negeri Kedah. Lepas tu kita kena gunakan peluang 12 Ogos ini, kita lantik kerajaan yang sama dengan kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan perpaduan. Sama ada kita mengundi Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan di seluruh Kedah. 36 kerusi Kedah ni, 36 kerusi Kedah, tuan-tuan berjalan daripada Langkawi sampai ke Bandar Baru, tuan-tuan boleh jumpa 15 kerusi yang ditandingi oleh Barisan Nasional. Kod tepi kita ni ada Kepala Batas ada, Bukit Lada ada, Pedu ada, Sungai Tiang ada, kod tepi kita. Kemudian yang ditangani oleh Pakatan Harapan di Sukamenanti ini pun ada, Kubang Rotan ada, Pekalan Kundung ada, Jitera ada, Bukit Pinang ada, Tokai ada, kod tepi ni. Ini kawasan-kawasan berdekatan kita yang kita akan mengundi pada 12 Ogos ini untuk pastikan sama. Kenapa kena perlu sama? Apa kelebihan bila sama, tuan-tuan? Saya nak bagi tuan-tuan malam ni ialah kita ungkapkan balik 2018. Bila kita ambil alih kerajaan Kedah pada 2018 bulan Mei tu, bila kita masuk ke kerajaan, kita tengok apa yang ada dalam kerajaan. Dan alhamdulillah bila kita susun semula bajet 2019, perbelanjaan 2019, dan kita uruskan 2019 dengan baik, rekod 2019 tak dapat dinafikan oleh semua pihak. Report 2019 dah ada dalam Ketua Audit Negara. Report 2019, report kewangan pun ada. Report kewangan pun telah dibuat oleh Ketua Audit Negara dan kita pilih untuk buat. Sebab tu tak ada isu dalam 2019. 2019 satu-satunya tahun yang kali pertama bila tutup akaun negeri Kedah ni dalam keadaan surplus. 154 juta lebihan 2019. Kita tambah dalam tabungan, kita tambah dalam pelaburan dan kita bayar hutang 2019. 2019 juga merekodkan macam mana tahun yang paling kurang pergantungan kepada lori ayak untuk suplai ayak kepada pengguna-pengguna di Kedah. Pengguna sekitar 580,000 akaun di seluruh Kedah. Kalaupun sekarang dah jadi 600,000, tapi pengguna dia banyak tu ya, sebab dia beli rumah tambahan. Pakat beli seorang 2 biji rumah, ada 2 akaun lah. Ada yang 3 rumah, 3 akaun. Tapi penduduk dia lebih kurang sama. Tapi kalau tahun-tahun sebelum tu, tahun-tahun 2017, pergantungan kepada lori ayak sekitar 5.5 juta. 2017, 8 juta. 2018 sekitar 5 juta. Dan bila kita uruskan dengan baik sistem bekalan ayak pada 2019, satu-satunya tahun yang jumlah belanja pergantungan kepada lori ayak di Kedah ni, yang bawah 1 juta hanya tahun 2019 sahaja. 2020 masih kita dapat kawal sebentar. Tapi bila tukar kerajaan, dia tak tahu polisi apa. Dia pecat CEO dan memang COO tengah kosong. Memang general manager pun tengah kosong. Jadi akhirnya tiga jawatan tu tak ada. Dia bubuh orang dia 2020 hujung. Dan 2020 mencatat penggunaan pergantungan kepada lori ayak kembali kepada 3 juta. 2021 kembali kepada 7 juta. 2022 sekitar 7 hingga 8 juta pergantungan kepada lori ayak kerana urusan bekalan ayak itu tak diuruskan dengan betul. Ayak di Kedah ni cukup. Loji di ayak di Kedah ni, loji kapasiti dia cukup untuk 7 juta orang. Setiap hari kita boleh pump 1,500 juta liter sehari.
Mana dia boleh pakai kalau ada 7 juta orang di Kedah pun lepas. Katalah ayak pipe tu bocor separuh. Masih lagi boleh pakai 3.5 juta. Tapi pasal apa tak sampai ke orang? Sebab kita kena uruskan dengan baik ayak bekalan ayak di Kedah. Sebab itu 2019 ketika saya pegang tanggungjawab sebagai pengurusi Jawatan Kuasa Bekalan Air Negeri Kedah, syarikat Air Darul Aman tu bawah saya, kita uruskan dengan baik, kita jaga. Saya panggil technical assistant, saya panggil pakar-pakar bincang, saya melibatkan universiti kebangsaan Malaysia, universiti UNIMED membantu saya dalam urusan bekalan air ni. Kita bukan boleh pandai semua, tapi kita ada kepakaran yang kita boleh pakai. Konsultan yang kita boleh pakai. Kita panggil, kita bincang, kita tengok apa yang keperluan awal. Antara keperluan awal kena belanja duit untuk pastikan semua simpang air, persimpangan pipe air kena ada pressure reducing valve. Kena ada sistem valve yang jaga kontrol mengikut keperluan semasa. Setiap pipe air kena ada satu sistem mengawal NRW ikut section dia. Bukan pakai satu daerah ni seorang duk ronda makan angin dia. Ada orang yang akan cek, kita buka untuk laporan. Masa tu saya buka WhatsApp untuk aduan SADA. Siapa-siapa ada jumpa tamanan air bocor, tangkap gambar air tu, share location. Dan kita terus minta SADA pergi tengok dalam masa 24 jam, pergi tengok. Repair bergantung kepada kerosakan tangkap mana lah. Tapi pergi tengok dan selepas itu dalam masa seminggu, kurang dari seminggu dah repair. Sebab tu bila macam tu kita buat, dan kutipan kita pun boleh bertambah. Sebab 2019 kali pertama kutipan SADA juga boleh meningkat. Sebab sistem yang ada, kutipan yang efisien, lepas itu meter yang rosak pun diganti. Sebab tu saya belanja cukup banyak duit SADA pada 2019. Sebab tu tutup akaun 2019 dengan kerugian kepada SADA. Kerugian kepada SADA. Tapi saya tak jadi masalah kepada saya. Sebab SADA, syarikat Air Darul Aman, milik penuh kerajaan. Bukannya kita nak berniaga bagi untung kutip dia orang. Tugas hakiki kita adalah menguruskan bekalan air sampai kepada semua orang. Tapi ruginya bukan sebab kita buat bagi rosak. Rugi SADA 2019 sekitar 38 juta. Kerana memang itu tahun kali pertama. Tahun kali pertama akaun SADA diaudit secara betul. Saya panggil ketua audit negara masuk hujung 2018. Dia audit sampai hujung 2019. Dia dapati akaun sebelum tu ada beberapa akaun yang tanda tangan palsu pun. Akaun tu tak duduk dengan tempat yang betul. Saya kata 2019 susun bagi betul. Mengikut kaedah kewangan yang betul. Dia kata habis akan tunjuk kata rugi. Sebab sebelum ni tak pernah declare kata bangunan SADA ada hutang 54 juta. Saya kata bubuh situ. Hutang 54, habaq kata hutang 54. Lepas tu dapat tangkap pula meter air, meter elektrik di Kulim High-Tech. Tak pernah baca dekat 5 tahun. 17 juta. Tangkap juga. Boh dalam tu. Akhirnya tahun tu kita rugi sekitar 80 juta patutnya. Tapi sebab kita uruskan dengan bekalan air, ada dengan kutipan yang baik, kutipan yang efisien. Kalau dulu kutip sekitar 27 juta sebulan, kita dapat kutip sekitar 30 hingga 32 juta sebulan. Pada pertengahan bulan 2019. Sebab tu, kita ada duit, kita tampung balik kerugian yang sangat besar tadi. Kepada akhirnya hanya rugi tutup akaun dengan sekitar 38 juta. Rugi, tapi tak jadi masalah sebab kita buat benda yang betul. Akaun tu dah dibuat sejak penubuhan SADA 2010, tak pernah diaudit. Tak pernah diaudit. Itu kali pertama kita panggil ketua audit negara masuk. Dan Alhamdulillah bila kita dah audit dengan baik, kita dapat lihat apa yang jadi kepada akaun yang sebenar. Walaupun rugi, tetapi permulaan yang baik untuk ke depan. Cuma sayang, bila kita dah buat benda elok, sepanjang 2019 pun sampai kurang krisis air di Kedah. Kebergantungan per lori pun bawah pada 1 juta. Tapi bila jatuh 2020, sistem yang ada dia tak dapat teruskan. Tapi saya sebut tadi, kenapa kita perlu selari dengan Kerajaan Persekutuan? Sebab tuan-tuan, 2019, bila selari dengan Kerajaan Persekutuan, kita banyak boleh bincang dengan Kerajaan Persekutuan. Kita susah hati sebab bila saya masuk ke bekalan air, hutang lama pun 1.8 bilion. Nak hutang lagi 900 juta untuk buat 5 lagi loji. Lepas itu tak cukup lagi. Saya tengok ada sistem sekurang-kurangnya 3 hingga 4 perkara lagi kena buat. Jadi macam mana dengan nak buat benda ni? Sedangkan kita dah hutang besar. Tapi sebab kerajaan tu sama, kita boleh bincang, kita boleh runding. Akhirnya hutang lama pun 1.8 bilion dapat dihapuskan 0.7, tinggal 1.1 bilion. Belanja projek baru pula. Bila saya bentangkan projek baru,
mereka juga bersetuju 1.2 bilion jadi grant. 1.2 bilion jadi grant, hanya 450 juta saja yang menjadi hutang atau pinjaman kepada kerajaan negeri Kedah. Dan kita boleh pinjam sebab ini untuk kepentingan awam, untuk kita pastikan satu sistem yang jauh lebih baik dalam masa depan untuk negeri Kedah. Sebab tu ini penting bila kita ada kerajaan yang sama di negeri dengan persekutuan, kita boleh runding banyak perkara dan bekalan air di Kedah ni memang kena selesai segera. Memang kena selesai segera dan jawapan dah ada tahun 2019. Kalaulah kita ada lagi masa tu 2 tahun, insya-Allah boleh selesai secara keseluruhan. Tapi Allah takdirkan supaya kita dapat lihat apa yang dibawa oleh Perikatan Nasional bila dia rampas kuasa dengan sokongan UMNO. Lepas tu dia rampas kuasa, dia buat cara dia sampai kelar ni ayak tak boleh pergi mana. Ayak hujan adalah. Tapi ayak bekalan ayak yang tempat daerah macam Alostak ni tak patut langsung ada masalah bekalan ayak. Dia patut hanya sikit-sikit di hujung hujung Tanjung Dawai, hujung Yan dan juga belah Kubuk Panjang. Itu je sikit-sikit. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini sampai ke Pekan Alostak lah. Sampai ke Kampung Suka Menanti lah. Dapat notis bekalan ayak akan terjejah tanpa ada tempoh untuk pemulihan. Kali ini sampai terus tanpa ada tempoh pemulihan lah. Itu sebab tu kita kena ambil peluang ni untuk kita ubah. Satu lagi, bila kita ubah juga, kita akan jaga ketelusan lebih baik. Malam ni saya tak mau cerita pasal REE lah. REE ni pasal Datuk Saifuddin cerita detail sangat lah. Tuan-tuan buka YouTube Datuk Seri Saifuddin tengoklah. Pasal REE ni, dia menggantikan RUU lah. Dulu RUU, lah ni REE lah. Cerita curi, cerita tangkap, cerita pekerja luar macam-macam tu. Tuan-tuan tengok sendirilah. Saya nak cerita tentang ketelusan kerajaan negeri Kedah ni. Sebab satu lagi aspek yang duduk dekat saya juga, tanggungjawab saya pada 2018, 2019, 2020 ialah menguruskan dana persekutuan dalam bentuk maintenance jalan yang dipanggil MARIS. MARIS, yang tahun sebelumnya kita dapat sekitar 230 juta setahun. So bila kita buat bengkel, kita senaraikan jalan-jalan dalam negara kita, dalam negeri kita lebih banyak. Alhamdulillah saya boleh dapat sekitar 270 juta setahun. 2020 dinaik kepada 280 juta setahun. Maknanya kita ada hampir 300 juta setahun dana MARIS untuk negeri Kedah untuk kita guna maintenance jalan. Jalan apa? Jalan negeri, jalan-jalan yang ada K tu. Jalan negeri, jalan perbandaran, jalan kampung, jalan ladang. Ini semua ni maintenance penyelenggaraan di bawah dana MARIS yang dibagi oleh Kerajaan Persekutuan. Sekitar 300 juta setahun lepas. Dan bila saya masuk situ, antara yang paling awal saya panggil, tadi 2018 saya panggil Ketua Audit Negara masuk ke SADA. Alhamdulillah saya dapat file SADA, teguran yang macam tu, selesai. 2019 panggil masuk ke MARIS pula, ke JKR, cek MARIS pula. Jadi Alhamdulillah 2019 juga kita dapat tutup akaun MARIS dengan sempurna di bawah kendalian Ketua Audit Negara. Tapi lah ni apa jadi kepada duit MARIS? Apa jadi kepada duit MARIS yang mai 300 juta setahun? Untuk jalan negeri, jalan bandaran, jalan ladang. Dan apa jadi kepada duit MARIS yang datang untuk jalan persekutuan? Tuan-tuan dapat lihat bahawa ni bagaimana Datuk Seri Saifuddin dah bongkarkan hasil siasatan terbaru ni. Bagaimana duit MARIS di Kedah ni tak digunakan mengikut peraturan yang betul. Duit MARIS yang patutnya digunakan untuk maintenance jalan, selenggara jalan, pastikan jalan dalam keadaan yang cukup selamat digunakan oleh rakyat, tetapi duit MARIS itu tak digunakan sepenuhnya dan sewajarnya untuk projek-projek maintenance jalan. Dan benda ni bukan cerita tepi jalan. Bukannya Datuk Saifuddin dapatkan benda ni daripada kedai kopi orang bersembang. Ini dapat daripada laporan audit. Yang jelas jumlah masuk ke negeri Kedah berapa, duit MARIS, jumlah digunakan berapa sampai akhir tahun, jumlah tak digunakan berapa kalau masih ada, dan jumlah digunakan di tempat yang lain daripada yang dibenarkan berapa. Semua ada benda tu. Semua ada benda tu, dan benda tu tak payah cerita panjang sebab rekod tu sangat jelas. Sebab rekod tu sangat clear, dan rekod tu akan menjadi satu bahan bukti yang cukup jelas tentang penggunaan duit MARIS yang tidak mengikut peraturan, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok jalan tak diselenggara dengan baik. Jalan perbandaran, kita minta duit, dia kata tak ada bajet. Datuk Bandar kata tak ada bajet. Bandaraya Alostak kata tak ada bajet. Jadi macam-macam. Tanya JKR, JPS pun kata tak ada bajet. JPS tak ada bajet. Dan tanya Tok Pengulu pun dia kata tak ada bajet. Sebab bukan tak ada bajet. Bajet tu tak sampai. Sedangkan bajet disediakan untuk semua jalan tu.
Penyelenggaraan jalan semua dapat mengikut panjang jalan lebih kurang 16,000 km di Kedah ni, dapat peruntukan untuk duit maris untuk selenggara jalan. Dan ini pun antara yang telah dibongkarkan di negeri Kedah ni. Yang ada masalah sekarang, yang benar ni kita tunggu masalah siasatan akan dibuat oleh pihak berkuasa untuk melihat apa yang berlaku kepada duit maris. Jadi yang ni alhamdulillah. Sebab tu kita, kalau kita memerintah dengan telus tuan-tuan, memerintah dengan baik, kita ambil kira supaya akaun dia jalan dengan baik. 2019 kita tutup dengan baik, 2020 pun kita laksanakan program-program dengan jalan dengan sempurna. Kita gunakan konsep jalan selamat supaya akhirnya orang akan dapat bekalan air dan jalan itu selamat digunakan di seluruh Kedah, tuan. Jadi itu antara yang penting untuk kita buat pilihan pada kali ini. Pilihan pada kali ini 12 hari bulan, orang Alor Merah akan turun mengundi di sekolah menengah Alor Merah. Saluran mana pun tak apa, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Orang yang sebelah sana sikit akan mengundi di sekolah Seri Amal di Raja. Jangan pergi sekolah Teguh Malik ya, itu pengundi anak bukit. Kita pergi sama ada sekolah Alor Merah ataupun sekolah Seri Amal di Raja. Atau pergi, kalau sebelah sana sikit dia akan pergi ke Dewan Budaya. Dan sampai macam-macam lah. Kita ada 14 tempat mengundi di Kedah ni, di Suka Menanti, yang tuan-tuan akan buat pilihan pada 12 bulan. Saya harap pilihan itu pilihan yang tepat. Kita memang kita nak menang di Suka Menanti, tapi kita juga nak menang di seluruh negeri Kedah. Jadi saya nak ajar tuan-tuan bukan saja di Suka Menanti. Tuan-tuan memang ada di Suka Menanti ataupun di Pantai Johor di bawah Anak Bukit. Tapi saya nak minta tuan-tuan sebarkan mesej-mesej yang benar ini kepada seluruh negeri Kedah. Alhamdulillah sekarang ni TikTok itu tidak lagi dikuasai oleh PN macam dulu. Macam mana bulan 10, bulan 11 dulu. TikTok sekarang dah balance lah. Laporan kita dapat pun balance, kita sendiri pun boleh tengok balance. Kalau saya tulis tu, yang masuk dalam tu maki saya. Maki, dia tak baca apa dia type, dia maki ya. Katalah maki 300 orang. Sokong saya pun 300 orang dalam tu. Lepas tu yang like saya ada 900 orang. Jadi saya tengok 900 sokong, 300 maki, tak apa lagi lah. Pasal kerja dia pun maki. Tok guru dia pun ajak maki. Bukan tok guru yang tuan guru tu. Tok guru Kedah ni lah. Pasal bagi dia simple lah. Dia kata kepala bapa hang tu pun adalah benda yang hormat dia lah. Saya pun tak faham lah. Kalau macam tu punya budaya, cukuplah sampai 12 hari bulan ni kita bagi dia rehat lah. Takkanlah sampai kepala bapa hang pun nak dihalalkan penggunaan dia. Dulu ni zaman kita kecil-kecil kan. Kepala bapa hang ni adalah bila kita gelintir kertas tau. Kan? Nak berkali lah, ni kepala bapa hang, ni kepala bapa aku. Kepala bapa aku belah sana. Hang pijak tu, hang berani hang pijak. Kan? Pijak kena. Tok Wan antara yang paling kuat kali tu. Itu bahasa yang kita tahu daripada dulu lagi. Lepas tu kita tak pernah guna perkataan macam tu. Mana boleh kita menghalalkan perkataan yang memang tak betul. Kita kena bawa akhlak yang elok, bawa akhlak yang terpuji, dan takkanlah kita nak wariskan negeri Kedah ni kepada generasi akan datang dengan akhlak-akhlak yang macam tu. Sampai hina habis semua orang. Tapi bila adik tak sokong pun, adik-adik pun kena hina. Ikutlah dia, ada pendirian dia mengaji tinggi, dia duduk di universiti, dia mengajak di UiTM kan, dia tahulah pendirian dia nak buat. Dia boleh sokong kita, dia boleh tak sokong kita. Kita pun ada adik-beradik kita, hak sokong, hak tak sokong pun ada. Tapi itu politik dari segi pilihan. Tapi tak sampai kita nak menghina. Politik macam mana pun kita kacau buat suara sekali ya kan. Kita tak kacau kawan lain-lain, kita kacau yang sama kan. Kita makan buat sekali. Lepas tu tambah sekarang ni kita dengan UMNO dah jadi kawan, lagi senang. Sebab UMNO ni satu parti yang memang sederhana. Parti yang sederhana, tidak ekstrim. Dia antara yang parti yang sederhana lah, parti yang mementingkan budaya. Nasionalisme tu mementingkan budaya tradisi orang Melayu. Itu parti UMNO. Kita pun Pakatan Harapan sebagai parti yang dah boleh terbuka terima semua orang, pun macam tu juga kita anggap parti kita juga sebuah parti gabungan yang boleh terima semua orang sebagai konsep hormat menghormati. Dan itulah yang kita bawa dalam Madani tu. Dalam Madani kita kata kita bina ketamadunan, tetapi kita kena hormat menghormati, yakin dan juga nilai ihsan di kalangan kita. Insya-Allah ini benda yang kita akan bawa ke depan untuk kita lebih maju tuan-tuan. Jadi saya harap malam ni kita ringkaskan juga di sini. Satu hari nanti kita dalam masa kita ada 10 hari lagi untuk kita ulang balik lawatan-lawatan kita. Malam ni saya cadang memang lawatan jumpa dengan daerah mengundi ni sebagai permulaan, dan lepas ni operasinya daripada sini. Dan lepas ni ada pimpinan-pimpinan yang nak datang Kedah. Banyak menteri-menteri, timbalan menteri, pimpinan-pimpinan pusat yang nak datang.
Mereka dah mula bagi jadual. Jadi kami kena susun balik jadual dia. Contohnya 1 hari bulan, mungkin Datuk Seri Saifuddin datang. Mungkin Menteri Pendidikan pun datang. Jadi kena susun tang mana nak letak dia. Dan 10 hari bulan katanya Anwar Ibrahim pun datang. Zahid Hamidi pun datang 4 hari bulan. So kami nak kena susun juga di mana tempat dia. Tuan-tuan dapat maklumat nanti pergilah. Pergi dengar Ustaz. Kalau tak pergi dengar pun dah malam boleh tengok YouTube kan. Lepas tu 5 hari bulan Habib Rafizi pula datang. Pun akan ada program lagi di Kedah ni, di Suka Melanti ni yang kita akan ambil kepentingan untuk kita promote pilihan ini supaya rakyat Kedah betul-betul dapat peluang untuk memilih pada 12 hari bulan dan kita letakkan yang terbaik. Tang mana saja kita pergi mengundi, sama ada Harapan atau Barisan Nasional, itulah pilihan kita. Harapan atau Barisan Nasional itulah pilihan kita. Tuan-tuan di Pantai Johor pilih Barisan Nasional. Saya kempen ni. Saya kempen pilih Barisan Nasional. Tak pernah dengar yang tu kan? Tak pernah cerita lagi tu. Kali ni baru kata. Tapi memang kita tahu dan kita dah berkawan dah memang cukup bagus. Dan kalau di sebelah sini pilih Pakatan Harapan. Jadi insya-Allah kita akan ambil alih di semua 36 DUN kita telah meletakkan calon. Insya-Allah kita letakkan calon yang boleh dan berkemampuan, walaupun sebahagian besar daripada calon-calon mewakili parti saya pun orang baru. Daripada 10 orang tu 8 orang baru, tapi orang baru pun kita dah cek. Mereka ni antara yang boleh segera bekerja untuk membina Kedah Madani selepas ini insya-Allah. Jadi saya harap kita akan jumpa lagi lepas ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.